Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megat Rizwan Aizam bin Megat Ustazam. Saya adalah pelajar UPSI yang mengambil kos ISMP Pendidikan Teknologi Maklumat, iaitu dikenali sebagai 8020. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang isu pendidikan bagi tugasan kerja khusus atau assignment, pengurusan kurikulum A201 yang dikendalikan Dr. Nur Saidi Tina binti Cik Ruzubi. Okey, pada video kali ini saya akan menerangkan serba sedikit nasib pelajar SPM yang akan mengambil peperiksaan pada tahun ini. Apa yang kita semua tahu, SPM adalah merupakan satu penanda aras kepada para pelajar untuk meneruskan pendidikan, sama ada di peringkat diploma, kemahiran ataupun STPM dan setaraf. Malas mengulas panjang mengenai SPM, tetapi saya akan mengulas tentang apakah nasib pelajar SPM pada tahun ini yang terpaksa menangguh peperiksaan pada tarikh yang akan diumumkan semula oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Penangguhan peperiksaan ini disebabkan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Dalam tempoh yang panjang telah menjejaskan proses pembelajaran, pelajar kita dan guru-guru terpaksa memecut laju untuk menghabiskan sukatan pelajaran. Pembelajaran gaya lama tertangguh selama beberapa bulan, tetapi peperiksaan akhir tahun termasuk peperiksaan sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM hanya dilewatkan 2 bulan sahaja. Mari kita fokus kepada calon-calon SPM. Mengapa tumpuan harus diberikan kepada calon SPM? Hal ini kerana pelajar-pelajar lain masih mempunyai peluang pada tahun hadapan untuk meneruskan proses pembelajaran, tetapi calon SPM hanya mempunyai jalan akhir sebelum mereka tamat persekolahan. Maka penting untuk kita melihat bebanan yang calon SPM hadapi. Apakah kesan yang akan ditanggung oleh mereka akibat daripada kesan pandemik COVID-19? Apa yang telah terjadi pada ketika ini? Tumpuan semua calon SPM kembali terjejas apabila kebanyakan sekolah perlu ditutup akibat kemunculan gelombang ketiga pandemik ini. Lebih malang lagi, apabila penutupan sekolah ini khususnya di Selangor dan Kuala Lumpur dilaksanakan semasa semua calon sedang menduduki peperiksaan percubaan SPM. Apa yang semua calon SPM 2020 tahu semasa rencana ini ditulis, kesemua calon mempunyai kurang dari 10 minggu sahaja untuk menduduki peperiksaan SPM yang sebenar. Dapatkah kita melihat bahawa semangat calon-calon SPM ini kembali terganggu? Mereka yang membawa harapan ibu bapa bagi mendapatkan keputusan yang terbaik, ditambah pula dengan masa pandemik ini menyebabkan tekanan semakin memuncak. Oleh itu, apa yang kita dapat lihat pada hari ini, kebanyakan pelajar mengalami tekanan disebabkan oleh pandemik ini. Mereka terpaksa memikirkan banyak hal untuk menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Persoalannya, yang lebih penting adalah bagaimana masa depan mereka selepas ini. Kita masih belum nampak apakah perancangan Kementerian Pendidikan Malaysia menangani hal ini. Guru-guru serta calon SPM ternanti-nanti apakah penyudah kepada nasib mereka. Apakah langkah seterusnya yang akan mereka lakukan untuk meneruskan kehidupan sekiranya mereka tidak mengambil peperiksaan SPM. Selain itu, seperti jadual SPM pindaan pertama, SPM akan dilaksanakan pada awal Januari 2020 sehingga akhir Februari 2020. Seperti mana yang kita tahu, kebanyakan pelajar peperiksaan SPM kebiasaannya mereka akan mengambil peperiksaan pada bulan Disember sehinggalah akhir bulan Disember, iaitu 3 minggu mengambil peperiksaan. Tetapi pada hari ini kita dapat melihat jadual peperiksaan mereka terpaksa ditangguh sehinggakan pada awal Januari 2020 sehingga Februari 2020. Apa yang menjadi tanda tanya kepada mereka termasuklah diri saya sendiri, adakah keputusan SPM akan diumumkan pada Mei, iaitu 3 bulan selepas
peperiksaan SPM dijalankan sama seperti pelajar-pelajar yang mengambil SPM pada tahun-tahun sebelum ini. Jika ia berlaku, pastinya kemasukan mereka sama ada ke peringkat STPM matrikulasi asasi juga dianjak ke hadapan, iaitu masa untuk mereka masuk ke universiti akan menjadi lebih panjang. Jika tarikh kemasukan ke STPM, matrikulasi dan asasi serta diploma tidak berganjak dari mengikut pindaan SPM, ini bermaksud kesemua penanda kertas yang terdiri daripada guru-guru sekolah terpaksalah melakukan kerja mereka 2 kali ganda lebih pantas berbanding tahun-tahun sebelum ini. Di sini kita dapat melihat bahawa penanda-penanda kertas terpaksa melakukan kerja keras supaya keputusan-keputusan dapat dikeluarkan dalam masa yang cepat. Maka, bebanan terbaru juga harus dipikul oleh mereka, iaitu mereka terpaksa mengambil beban baru untuk menjadi penanda yang lebih pantas. Seterusnya, psikologi calon SPM termasuk para tenaga pengajar dalam keadaan pandemik ini juga dipandang enteng oleh semua pihak. Gagal meluruskan perjalanan mereka yang tiba-tiba bersimpang siur menyebabkan masa depan mereka kembali kabur, iaitu disebabkan pandemik yang telah menjelumbungi semua pihak pada hari ini. Perlunya Kementerian Pendidikan yang berkedudukan 4 paling kanan harus menampakkan beliau sebagai menteri yang prihatin dan mempunyai perancangan yang besar dalam mencorakkan sistem pendidikan negara. Dalam hal ini, saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, tetapi apa yang kita harus tahu, apakah nasib yang akan terjadi kepada para pelajar SPM pada tahun ini demi masa depan mereka untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Sekali, apa yang saya ingin berkata kepada pelajar-pelajar SPM pada tahun ini, saya amat bersimpati dengan nasib-nasib malam mereka yang terpaksa mengambil SPM dalam masa jangka yang panjang sehingga kerajaan memberitahu semula jadual peperiksaan mereka. Oleh itu, saya ingin mengucapkan di sini kepada adik-adik yang mengambil peperiksaan SPM, semoga maju jaya dalam menduduki peperiksaan dan good luck kepada semua pelajar. Sekian daripada video saya ini. Semoga semua yang melihat ini dapat sedikit pengetahuan tentang apa yang terjadi kepada nasib para pelajar SPM pada tahun 20.